Gabungan Parti Sarawak GPS yakin akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Gedong dengan majoriti lebih besar melalui pencalonan pengerusinya Tan Sri Abang Johari Abang Openg. Penyandang Dun Gedong Datuk Muhammad Naruddin Majais berkata pihaknya menjangkakan majoriti yang mampu diraih Abang Johari ialah di antara 4,000 ke 5,000 undi. Okay, kalau kita tengok area Bumi Putra dulu. Bumi Putra, saya confident Bumi Putra akan menang besar. So, area yang dipimpin oleh PBB, kita jangka insyaAllah kita akan menang semua 47 kursi kalau tak salah. 47, 45 tentu. Dan PRS insyaAllah akan dapat menang habis. Dan begitu juga SPDP dan SPP kita tak pasti kerana mereka mewakili kawasan bandar di mana DAP ada kawasan yang masih kuat juga ya. Jadi kita harap daripada 82 kerusi yang ditandingi oleh DPS seluruh negeri Sarawak, kita harap kita dapat menang lebih 2/3 ya, majoriti yang kuat dan sebagainya. Kita dapat membentukkan kerjaan yang stabil, kita dapat mengubah undang-undang dengan mudah dan sebagainya. Dan kita dapat mempertahankan hak Sarawak dan anak-anak Sarawak dengan mudahnya. Pada PRN kali ini, Abang Johari berpindah dari Dun 1 yang dipertahankannya selama 40 tahun berturut-turut ke Dun Gedong yang merupakan kerusi luar bandar. Muhammad Naruddin memberi laluan kepada Ketua Menteri Sarawak itu bagi membolehkan pembangunan di kawasan luar bandar dipercepatkan. Jadi 30 tahun satu jangka masa yang amat panjang. Setelah mewakili kawasan kelahiran saya, bermula di Semunjan, termasuk Gedong juga selama 4 penggal, dan penggal terakhir ini di Gedong. Jadi memang saya amat sayang dengan kawasan Dun Gedong kerana satu, tempat lahir saya, kedua, saya dah bersebati dengan orang-orang kawasan ini, sama ada kawasan Kampung Gedong, kawasan Sungai Batang Sadong maupun kaum Iban dalam kawasan saya. Memang saya amat sayang dengan Gedong, tapi yang penting bagi saya sekarang, saya ingin melihat Gedong membangun lebih cepat lagi. Jadi untuk memastikan Gedong membangun lebih cepat, saya percaya orang yang berkuasa, orang yang ada akses kepada kewangan, tak lain tak bukan ialah Yang Amat Ketua Menteri. Kalau beliau mahu menjadi wakil rakyat kawasan saya rela mengundur diri, memberi laluan kepada mereka. Jadi bagi saya, beliau pun berasa begitu juga setelah 9 penggal di kawasan Satok, di mana beliau mewakili Satok sejak tahun 1982. Jadi beliau pun lama sana sebati dengan orang Satok dan tempat beliau lahir. Saya percaya apa yang saya rasa sekarang pun dirasai oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Abang Jo. Jadi beliau Ketua Menteri Sarawak, dan dasar-dasar beliau sejak beliau menjadi Ketua Menteri, dan dasar beliau adalah rural base. Beliau ingin melihat keseimbangan di antara bandar dengan luar bandar. Jadi saya percaya kalau dasar dia untuk membangun luar bandar, dan kalau dia sendiri mewakili kawasan luar bandar, alangkah baiknya, dan ini akan membuktikan kepada rakyat Sarawak bahawa beliau benar-benar nak membangunkan negeri Sarawak, terutama sekali kawasan luar bandar. Dalam masa yang sama, satu persefahaman di antara saya dengan dia, di mana saya akan membantu beliau sebagai penyelaras, sebagai membantu dia merancang Gedong dan memastikan apa yang kita rancang dilaksanakan dengan licinnya, selagi beliau masih jadi Ketua Menteri dan mewakili kawasan Gedong. Jadi itu persamaan kita, dan saya akan membantu beliau dalam kapasiti yang berbeza. Saya tidak akan jadi YB lagi, tapi saya
dalam kapasiti yang lain menjadi pensioner. Mungkin saya membuat perniagaan saya sendiri, tapi saya berjanji akan membantu dia untuk menyelaras apa-apa juga pembangunan di Gedong. Dan saya akan menjadi perantaran di antara penduduk kawasan Gedong dengan dia. Kalau ada masalah, seperti ada permintaan, ada keperluan, orang rakyat di Gedong boleh berjumpa saya dan saya boleh membawa masalah mereka kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Dan kalau mereka nak berjumpa Ketua Menteri, saya boleh bawa dia ke rumah saya, ke pejabat saya. Saya boleh jemput Ketua Menteri, berjumpa dia orang. Ataupun pergi langsung kepada rumah Ketua Menteri. Itu persamaan kita dan Yang Amat Berhormat ni seorang yang paling senang dengan kita bekerja. Beliau mudah membuat keputusan, senang dan beliau senang dijumpa dan sebagainya. Jadi itu satu kekuatan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang saya amat suka. Dan sejak saya melamarkan dia untuk pergi ke Gedong, saya dah berjalan ke kawasan Iban, ke kawasan Pangko, tepi laut, apatah lagi di kawasan saya sendiri. Semua ahli jawatan kuasa kita memahami kehendak saya dan mereka berkongsi dengan kepahaman itu dan mereka setuju. Tapi dengan syaratlah saya masih membantu mereka lah. Ya.